بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Maksudnya, dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dia menzahirkannya di atas agama seluruhnya, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu, mengatakan orang Yahudi dan orang Kristian. Orang Yahudi menyeleweng daripada Nabi Musa AS bila mereka tak ikut arahan Nabi Musa. Nabi Musa tinggal bermunajat pada Allah Ta'ala selama 40 hari. Tiba-tiba mereka tengok satu benda pelik. Samiri ini ialah anak angkat Jibril yang dilahirkan ketika Fir'aun menguasakan undang-undang menyembelihkan anak lelaki supaya tak zahir Nabi Musa. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun. Musa juga Samiri dipelihara oleh malaikat Jibril. Musa yang dipelihara oleh Fir'aun jadi Rasul. Musa yang dipelihara oleh malaikat Jibril jadi kafir. Menunjukkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia ikut Nabi Musa juga, dia di kalangan Bani Israel. Ketika Nabi Musa bermunajat, dia ambil emas yang dicuri daripada peninggalan Fir'aun. Dia pakak ke kawan dia yang ambil emas ni buat patung lembu. Lalu dimasukkan tanah tapak kuda Jibril yang datang menemui dia menunggang kuda untuk dia nampak. Diletakkan pada lembu tu, lalu lembu tu berdebah, keluar suara. Lalu Bani Israel sembah lembu, menyebabkan Nabi Musa sangat marah. Kemudian dia tengok orang sembah berhala. Nabi Musa duk ajar semayang, Tuhan tak nampak cokoh. Orang lain semayang nampak cokoh Tuhan. Marah Nabi Musa, nak suruh tengok Tuhan. Dan kita tengok sendirilah, puak-puak kafir yang sembah berhala tu dia buat Tuhan. Tuhan tu uduh pada dia. Tuhan dia sembah tu pusat, jelek, mata, macam-macam sekali. Dia buat Tuhan dia, uduh pada dia lagi. Bodoh. Nak ikut kaum yang bodoh. Ini Bani Israel. Sebahagian Taurah beramal, sebahagian lagi tidak. Tuhan suruh berjihad, tak boleh berjihad. Dia sesatkan selama 40 tahun. Itu cerita orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Orang Kristian pengikut Nabi Isa pula, selain daripada Hawarin yang tetap beriman, yang mengorbankan diri untuk mempertahankan Islam, kita akan baca dalam ayat yang kemudian, yang menyeleweng mengatakan Isa, oleh kerana Isa ni tak ada ayah, mak saja ada, maka Tuhanlah ayah dia. Siti Maryam bini Tuhan, Isa anak Tuhan, menigakan Tuhan. Mereka sudah menyeleweng. Tuhan suruh mereka beramal dengan Injil dan Taurat, dua-dua sekali. Diamalkan Injil, hukum-hukum yang ada dalam Taurat tidak diamal. Kemudian mereka mencipta ajaran sekularisme, iaitulah politik suku, agama suku. Ini Kristian. Ini Kristian. Ini adalah menyeleweng daripada ajaran Allah. Seterusnya Allah menyatakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi Rasul akhir zaman, penutup Rasul-Rasul. Tidak ada lagi Rasul selepasnya.
Di mana pengumuman ini disebut di dalam Injil, disebut dalam Taurat, disebut dalam kitab-kitab nabi-nabi zaman dahulu. Oleh kerana agama-agama syirik ini sedikit sebanyak ada saki-baki ajaran nabi-nabi zaman dahulu, maka kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dalam kitab agama Hindu, dalam kitab agama Buddha, dalam kitab agama Majusi disebut kelahiran Rasul akhir zaman dengan bahasa masing-masing. Orang yang dipuji di sini menandakan kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah tanda yang besar dunia berada di akhir zaman. Diutuskan seorang Rasul untuk seluruh dunia. Lain dengan Rasul yang sebelumnya untuk kaum dia saja, zaman dia saja, masa dia saja. Rasul yang diutus ini diberitahu dalam kitab-kitab zaman dulu. Dan tiap-tiap orang Nabi yang diutuskan oleh Allah mengajak pengikut-pengikutnya berjanji, bersumpah, berjanji, berikrar, sekiranya kamu sempat dengan Rasul akhir zaman itu, kamu berjanji beriman dan menolongnya untuk berjuang bagi menegakkan agamanya. Rasul akhir zaman ini akan dihalau oleh kaum dia, akan berhijrah. Oleh kerana perjuangan dia untuk seluruh manusia, maka dia akan berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia seluruhnya. Maka kamu naklah bergabung dengan Rasul ini, berjuang bersama dengannya. Rasul ini akan datang bil huda, dengan petunjuk daripada Allah. Wa dinil haq, agama yang benar, iaitulah agama Islam. Satu-satunya agama Allah, iaitulah Islam. Agama langit, agama bumi, agama Adam, Idris, Nuh, Ibrahim dan Rasul-Rasul seluruhnya, ialah Islam. Satunya agama yang benar, yang lain tidak benar. Walaupun nampak ada juga tempat-tempat yang betul, tapi hakikatnya tak betul juga. Contohnya, semua agama kata taat pada ibu bapa. Agama Islam juga kata taat pada ibu bapa. Serupa, zahirnya serupa, hakikatnya tak serupa. Kita taat pada ibu bapa dengan perintah Allah Ta'ala. Dia taat pada ibu bapa siapa bertuhan ke ibu bapa. Jadi terlajar. Dimasuki oleh unsur-unsur syirik. Termasuklah ideologi-ideologi yang ada di akhir zaman. Islam mengharamkan riba, komunis juga mengharamkan riba. Serupa ke Islam dengan komunis, dengan sosialis? Tidak. Kita mengharamkan riba berdasarkan pada iman kepada Allah. Dia mengharamkan riba berdasarkan kepada kebendaan yang dipuja, pembahagian kebendaan, bukan berdasarkan kepada beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu beza. Banyak orang oleh kerana dia tak mengaji agama banyak-banyak, ikut komunis. Ada orang dulu ikut komunis, masa semaya tarawih juga kuat ibadahnya, tak tinggal sembahyang, tapi ikut komunis, berjuang dengan komunis. Ini salah, tak boleh. Kerana komunis menolak adanya Tuhan, ideologi dia. Dalam bab ekonomi ada yang sama, tapi dasar tidak sama. Ini kena faham. Demokrasi barat sama dengan Islam, hak kepada rakyat, tapi kita ada dosa pahala, dia tak ada dosa pahala. Pilihan raya boleh masuk, pilihan raya ada dosa pahala. Demokrasi barat ni tak ada dosa pahala. Tu boleh ambil pitih tu, boleh ambil pitih, boleh tipu, boleh macam-macam, kan dia tak ada dosa pahala. Islam ada dosa pahala. Disebut dalam hadis, barang siapa yang memimpin lalu menipu rakyatnya, Nabi kata tak bau syurga. Tak bau syurga kalau tipu rakyat. Tipu, menipu rakyat supaya menyokong dia, setuju dengan dia, dengan tipu daya. Tak boleh. Tak dibenar. Biar kita ikhlas, semayang pun ikhlas, memimpin rakyat pun ikhlas,
politik pun ikhlas, ekonomi pun ikhlas, semua kena ikhlas mereka berkait dengan iman. Islam adalah agama yang benar, agama yang merangkumi semua perkara dalam kehidupan manusia yang cukup. Liyuzhirahu 'ala dinul kullih, untuk menzahirkannya di atas agama seluruhnya. Islam ini mesti mengatasi segala agama-agama yang lain dengan hujah. Dengan hujah, mengatasi dengan hujah, dan mengatasi dengan perang, termasuk dengan perang. Dengan hujah mengatasi agama lain, berlawan dengan agama lain sepanjang zaman. Agama lain Allah, ini menyebabkan Yahudi baik, Kristian baik, Hindu baik, segala-galanya ajak berdebat, tak mau berdebat. Tak mau berdebat. Dengan orang bodoh dia berdebat lah, dengan orang yang tahu sungguh dia tak buat ni. Dan Tuhan jadikan tiap-tiap zaman ada orang yang boleh berdebat dengan agama lain, boleh berhujah dengan agama lain, boleh mendedahkan benarnya Islam dan tak betulnya agama lain. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk menzahirkan Islam 'ala din. Din ni ialah ajaran, sama ada agama ataupun ideologi ataupun teori. Ini din. Termasuklah undang-undang dan hukum syariat. Islam mengatasi segala yang lain. Contohnya undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah, Islam kata pencuri dipotong tangan, kena kat tangan kalau orang curi. Sekiranya dia mencuri, pencuri itu bukan ayah dia, bukan suami dia, bukan adik-beradik yang dekat serumah dengan dia, bukan yang terdekat. Barang yang dicuri itu di tempat yang disimpan dengan baik, simpan atas rumah, dalam peti pula dia wakah naik atas rumah. Dan nyata dia curi bukan kerana lapar, memang kerja dia curi. Setelah sabit ada dua saksi yang adil, ataupun dia sendiri mengaku salah, maka hukumannya dipotong tangan. Barang yang dicuri cukup nisab, cukup harga dia, dipotong tangan, kena kerak tangan. Islam kata kena kerak tangan. Undang-undang rekaan manusia kata tak boleh kerak tangan ni zalim. Dia kata zalim pula dah. Yang suruh kerak tangan bukan kita, Tuhan suruh kerak tangan. Tuhan suruh dalam surah Nisa. Surah Nisa ni permulaan dia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Buka Quran, mula surah Maidah. Surah Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan uqud, akad-akad kamu. Akad-akad ni banyak akad, bukan saja akad nikah, bukan saja akad jual beli, termasuklah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu hukum yang berkait macam-macam. Di antaranya dalam surah ini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya, lelaki ataupun perempuan, hukuman cegahan daripada Allah. Ini ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awuna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dekat-dekat dua ayat ni. Ayat hukum mencuri dan merampok dekat-dekat. Sesungguhnya balasan orang yang melakukan hirabah dan melakukan kejahatan di bumi, hirabah, kejahatan di bumi, iaitulah mereka yang merampok, yang menyamuni, yang melanun, mengambil harta secara paksa. An yuqattalu, hendaklah dibunuh kalau dia membunuh dan mengambil harta. Membunuh. Au yusallabu, dibunuh dan disalib, disolder, diregang tubuhnya pada kayu, tunjuk pada orang kalau dia bunuh dan ambil harta. Au tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf,
ataupun dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Potong tangan kanan, kaki kiri, ataupun tangan kiri, kaki kanan dipotong. Au yunfa min al-ard, ataupun dibuang daerah, dibuang negeri. Kalau dia merampok, tak sempat ambil harta, tak sempat bunuh, tak sempat apa, kena tangkap, buang negeri. Ini hukum yang disebut dalam Quran. Quran sebut ni. Tiba-tiba pakai hukum hak puak dengan akal sendiri. Akhirnya curi kau banyak, merapok kau banyak, tak boleh selesai. Jenayah makin banyak, susah nak hidup. Ketua polis nak rapok juga. Bukan je orang ramai ketua polis kena rapok sama. Bukan salah dia dok, kerana undang-undang tak betul. Dia tak sedar bila mencuri akan merebak lagi mencuri. Bila mencuri di penjara, menggalakkan mencuri. Orang mencuri malah igak pun dalam jail, makan saja dalam jail. Makan saja dalam jail. Tubik je curi pulau. Duduk dalam jail temu kawan pulau. 10 orang bincang, mu curi mana, mu curi mana. Boleh ilmu curi dalam jail. Kau pandai lagi. Tubik buat pasukan. Ada pasukan mencuri. Buat syarikat curi. Ada menjadi kelompok. Curi, kurung dia. Bini ni anak curi pula. Tak ada apa dia jaga. Tak ada kerja, jadi curi balik. Merebak curi. Ini tak ikut hukum Tuhan. Tuhan mengharamkan riba. Kita kata riba ni tak boleh, keperluan tak boleh. Buat riba, mampu berdaga. Bank pun mampu. Matinya bank kerana riba. Negara boleh runtuh. Amerika hari ni berhutang dengan bank-bank ni sebanyak triliun. Dia juta ataupun million, patut bilion, patut triliun. Negara lain tak sampai triliun, Amerika triliun. Dan dikatakan mungkin dalam masa beberapa hari atau bulan tak mampu nak bayar gaji dengan duit negara. Runtuh kerana tolak Islam. Begitulah orang Islam sendiri pun kalau ikut barat, ikut orang putih, ikut cara orang bukan Islam, runtuh. Tuhan tunjuk liyuzhirahu ala din kullih, untuk menzahirkan Islam mengatasi segala agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikin benci, tak suka. Walaupun kita tengok orang Islam jatuh kerana kerajaan dia tak ikut Islam. Bila kerajaan tak ikut Islam, kerajaan jatuh. Tuhan jadikan orang kafir menakluk negeri orang Islam. Tapi agama Islam tak boleh dihapus. Agama Islam tak boleh dipadamkan. Sehingga dia sebut dalam hadis, dan setengah ulama menafsirkan liyuzhirahu ala din kullih, mengikut Abu Hurairah, untuk menzahirkan Islam mengatasi agama yang lain. Iaitulah ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Disebut dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan fala yaksiranna as-salib wa la yaqtulanna al-khinzir وليضعن الجزية ولتتركن الخلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغت والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. Abu Hurairah kata Nabi pernah bersabda, Isa bin Maryam akan turun menjadi pemimpin pemerintah yang adil, akan menghancurkan salib. Salib Kristian akan dibuang oleh Nabi Isa, dimusnahkan. Dibunuh babi dibunuh. Akan dihapuskan jizyah, tak ada lagi cukai jizyah tak ada. Akan ditinggalkan unta-unta yang muda berkeliaran. Orang curi takut, tak berani nak curi unta, curi lembu tak ada.
Tidak ada orang nak mencuri dia. Akan hilang kefakiran, kemiskinan. Hilang hasad dengki dan permusuhan. Sehingga diajak untuk mengambil duit untuk dibagi, tak ada orang terima kerana orang senang. Ini berlaku kerajaan Islam bila Nabi Isa turun. Disebut dalam hadis yang sahih, walaupun Syekh Mahmud Syaltud dalam kitab Aqidah wa Syariah mengatakan hadis ahad, hadis riwayat seorang. Tetapi mengikut Syekh Anwar Al-Kawthari, seorang alim hadis dari India yang melakukan tahqiq, mengatakan hadis mutawatir, bukan hadis ahad. Mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat, bukan seorang para sahabat. Di sini Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam ni. Orang yang hafal Quran banyak di belah Morocco, belah Mauritania. Orang yang boleh baca Quran yang makhraj yang baik, orang Mesir, orang Melayu. Orang Mesir, orang Melayu kita Tuhan beri, kalau baca dengan lidah yang fasih. Orang negeri lain lidah tak apa fasih, tak tajuk lah orang lain. Ni kita lidah Melayu molek dah, gajuk pelak badui lah, pelak apa dah. Lidah kita dah fasih, lidah orang Melayu Tuhan beri. Hadis orang India. Orang India banyak hafal-hafal hadis. Ini kehebatan. Orang India hafal-hafal hadis. Tuhan jadikan begitu. Orang Turki molek tulisan dia molek. Lawa tulisan. Tuhan pelihara. Ilmu Islam ni dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sama ada secara menyeluruh ataupun ada daerah-daerah yang memelihara ilmu ini. Jadi hadis turun Nabi Isa, hadis yang sahih, hadis yang mutawatir. Bila orang Kristian, bila orang Yahudi dan Raja Herodos kepu nak bunuh Nabi Isa, Tuhan angkatkan Nabi Isa ke langit. Dalam usia 30 tahun masa dia diangkat. Dan Nabi kata dia akan diturunkan di akhir zaman. Sebelum turun tu turun Dajjal. Sebelum Dajjal kedatangan Mahdi, pemimpin daripada zuriat Nabi yang akan zahir di akhir zaman. Setelah berlakunya kezaliman yang menyeluruh di dunia, berlakunya peperangan yang besar, banyak orang mati, banyak zalimnya banyak, kerajaan zalim. Lawan tak boleh lawan. Ada orang lawan, kumpulan Islam ada, parti Islam ada, tapi tak boleh menang. Nabi kata ikut parti Islam ni, tak menang pun tak apa, lawan walaupun 10 orang lawan. Ini berlaku seluruh dunia Islam gitu. Lawan. Kita tak tahu bila masa. Jangan tunggu Imam Mahdi pula, setengah tu tunggu Imam Mahdi mari. Takut tak menang, tunggu duduk saya saja, itu tak boleh. Kena berjuang. Dia akan sampai ke puncaknya, turun Dajjal dan turun Imam Mahdi. Dajjal ni dari kalangan orang Yahudi yang menakluk dunia. Disebut dalam hadis sebut, dan tiap-tiap orang Rasul zaman dulu memperingatkan umat masing-masing bahaya Dajjal ni. Kerana pada masa turunnya Dajjal ni, cuaca dunia berlaku perubahan yang dahsyat. Akan berlaku sehari dalam setahun. Matahari jadi lambat. Matahari jadi lambat. Sehari ini dalam sehari setahun. Jadanan matahari. Menyebabkan air menjadi kering. Dunia jadi kemarau. Ketika zahirnya Dajjal mempunyai ilmu sihir. Dia ada sihir Dajjal ni. Dia mengaku mula-mula Nabi, lepas tu mengaku jadi Tuhan. Nabi kata, kamu kenal Dajjal ni mata dia satu, buta sebelah. Tuhanmu tak buta, Nabi kata. Setengah ulama menafsirkan mata satu, mata dunia saya, tak ada mata akhirat, mata dunia saja. Mana-mana negeri yang ikut dia akan diberi kesenangan. Mana-mana negeri yang lawan dia akan diberi kesusahan. Kalau ada ini bala tentera je baru.
Pada tentera Dajjal ada baru hak sedia ni. Kalau ikut dia boleh, tak ikut dia tak boleh. Ni Dajjal ni, bala tentera Dajjal. Ni bala tentera dia. Bala tentera dia dah ada dah. Dah ada. Bila mari Dajjal, Nabi kata lari. Sembunyikan diri, jangan lawan. Kerana sihir dia kuat sangat. Jangan kita berasa kita gagah pergi lawan dia, jangan. Dia boleh masuk ke seluruh dunia. Pengaruh dia masuk ke seluruh dunia. Kecuali Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Mekah tak boleh masuk, Madinah tak boleh masuk. Kerana dijaga oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang menjaganya. Bila dia nak masuk Madinah, berlaku gempa bumi, kerak bumi. Menyebabkan orang-orang munafik yang di Madinah keluar. Tinggal orang beriman saja di Madinah. Yang ada munafik keluar daripada Madinah. Ikut Dajjal belaka. Ikut Dajjal belaka. Dan dia boleh menghidupkan ibu bapa yang sudah mati. Ibu bapa yang sudah mati dipanggilnya, mari ayah kita, mak kita. Sihir dia. Ni ayahmu ni, makmu ni, ni lah Tuhan kita ni, percayalah. Ni nampak ayah mak, congek-congek mari. Tak datang hati ni ayah ni. Ni. Ini dia punya godaan hebat. Ini sebab itu Nabi dalam sembahyang lepas tahiyat di antara doa yang dibaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Antara doa yang Nabi baca dalam tahiyat. Baca dalam tahiyat lepas lawak, belum salam baca dalam tahiyat, menunjukkan ini satu fitnah yang sangat dahsyat yang boleh menggoda manusia. Dan zahir Imam Mahdi zahir sebelum dia atau selepas dia, wallahu alam, tak tahu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau sekiranya sehari macam setahun, sehari macam setahun, bagaimana kami nak semayang? Nak semayang macam mana, nak puasa macam mana kalau sehari macam setahun? Waktu semayang macam mana? Nabi kata, faqdurulah, ukur waktu dia. Hari ni ada jam, ikut jam lah, tak boleh ikut matahari lagi. Kita semayang ikut waktu jam, tak boleh ikut matahari, kerana siang sepanjang masa, dalam masa setahun. Kita berasa macam mana boleh berlaku. Dan memang hari ni di kutub utara, kutub selatan. Di kutub utara tu dia ada masa berbulan-bulan siang saja, matahari dia naik musim gitu. Matahari naik musim. Musim sejuk pula berbulan-bulan malam gelap. Ini kutub utara, kutub selatan dunia. Kita duduk sini tak aja berjalan. Kalau kita pergi ke negeri Eropah, negeri belah utara tu, perjalanan matahari beredar, berlainan, musim sejuk, musim panas. Kalau musim panas ni, musim panas pukul 10, pukul 11 baru garik. Lepas tu lepas maya garik, maya sirah ladu. Sejam 2 jam lagi masuk subuh dah. Dia begitu. Kalau musim sejuk pula, siang pendek. Ini berlaku di negeri belah kutub utara dan kutub selatan. Hari ini pun berlaku. Dan ini berlaku mungkin peredaran dunia jadi musim. Kerana berlakunya gempa bumi. Gempa bumi ini berlaku kerana paku-paku dunia dicabut. Cabut paku dunia, buat projek banyak, buang bukit. Buang bukit ambil balok, buang bukit ambil balok. Ambil tanah projek tu nak buat bangunan tinggi tak tadi. Kena ambil banyak lah. Gali sana, gali sini, letup sana, letup sini. Maka peredaran dunia jadi berubah. Ini boleh berlaku sehari dalam setahun. Imam Mahdi dilahirkan ketika dunia dalam keadaan huru-hara, zalim. Berlaku peperangan di Mekah. Huru-hara di Mekah pun huru-hara. Lalu orang minta Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Nama dia Muhammad, Nabi kata bin Abdullah, macam nama ayahku juga. Dia tak mengaku dia jadi pemimpin, tak mengaku dia Imam Mahdi. Kalau orang tu mengaku saya lah Imam Mahdi, atau pelawak tu. Bukan mudah-mudah begitu. Bukan mudah-mudah begitu. Dia tu hak gila mengaku Imam Mahdi ni. Ada orang ikut pula tu. Hak bodoh ke ikut dia. Sebab ikut dia tak payah sembahyang. Sebenarnya tak boleh sembahyang. Sebenarnya
Jadi orang bawa dia di antara maqam dan Kaabah supaya dia menjadi pemimpin kepada umat untuk membetulkan keadaan huru-hara yang berlaku. Lalu dia bai'ah menjadi pemimpin. Yang sanggup bai'ah dia ialah jumlah ahli Badar 313 orang. Maka dia memimpin bala tentera menyerang orang Yahudi, menyerang Kristian, menyerang Dajjal. Dan memang Bush yang jadi Presiden Amerika belum pada ini menyerang Iraq kerana Turki dia menganut satu ajaran Kristian yang mengatakan bahawa Kristian mesti bersatu dengan Yahudi untuk menghapuskan Islam, menunggu kelahiran Al-Masih yang memimpin Yahudi dan Kristian untuk lawan Islam. Mana orang Kristian berpercaya juga, percaya adanya Dajjal ini, tapi Dajjal dianggap Dajjal yang menyelamatkan dia untuk lawan orang Islam. Maka Imam Mahdi berundur, tak mampu nak lawan Dajjal. Satu riwayat mengatakan Baitul Maqdis sudah dibebaskan, Baitul Maqdis sudah dibebaskan. Satu riwayat kata Dimashq, Syria, Mahdi semayang di Masjid Amawi, Masjid Baydha di Syria. Setengah ulama mengatakan semayang di Baitul Maqdis, yang betulnya semayang yang lebih menasabah semayang di Masjid Aqsa. Imam Mahdi semayang di situ, semayang subuh. Ketika semayang subuh, nak semayang lagi, bila nyebang sudah semayang sunat iqamat, tengah iqamat Imam Mahdi nak pergi, tiba-tiba Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Nabi Isa turun dengan memakai jubah yang putih kekuningan, dengan rupa yang segak seperti masa dia diangkat. Umur 30-an, rambutnya yang hitam menjolor ke hadapan, rambut dia basah menjolor ke hadapan, lawanya tu orang muda-muda buat jolor rambut tu. Barangkali ikut Nabi Isa buat jolok ke depan. Lawa macam keluar bilik mandi, basah. Nabi Isa ni orang lawa, orang cantik. Lalu Imam Mahdi berundur. Lalu Nabi kata, Nabi Isa menolak belakang antara belikat Imam Mahdi, suruh Mahdi jadi imam, takrimatan li hadhil ummah, untuk memuliakan umat Islam. Mahdi pergi ke hadapan menjadi imam. Satu riwayat kata dia turun di gereja, mungkin gereja Qiyamah, gereja tempat orang Kristian duduk mudia ini. Dia bawa orang Kristian datang ke masjid dan orang Kristian masuk Islam. Memang hari ini ada orang Kristian Arab yang berperang dengan Yahudi sama dengan orang Islam juga. Dah ada dah, menunggu tu. Dah ada orang Kristian, Kristian Arab yang mereka ni Kristian tapi lawan Yahudi, sama dengan orang Palestin juga, lawan Yahudi. Nabi Isa turun dan suruh Imam Mahdi jadi imam. Setelah sudah semayang, maka Nabi Isa pun keluar dengan pedang. Ada ulama mengatakan mungkin akan berlaku peperangan yang besar yang menghapuskan segala teknologi yang ada hari ini, ganak habis kerana peperangan yang besar. Manusia berlawan dengan pedang balik, kena belajar gayuh mula, berlawan dengan pedang balik. Dan Nabi Isa keluar, maka Dajjal mengetahui Isa yang boleh bunuh dia. Maka Dajjal melarikan diri. Nabi Isa mengejar Dajjal sehingga Dajjal sampai di kampung Bab Lut. Satu kampung nama Bab Lut. Kampung ni dekat dengan Tanah Abid. Ada kampung tu ada, tunggu kampung tu ada kan, kampung Bab Lut. Bila Dajjal sampai di Bab Lut, Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan orang Islam menghapuskan Yahudi semuanya. Dan Nabi Isa memerintah dengan adil, melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan hukum Quran. Sedang Nabi Isa dalam keadaan baik diserang oleh kumpulan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni satu kumpulan manusia yang ramai jumlahnya, yang menyerang, tidak ada siapa yang melawan dia. Menyerang Nabi Isa pun tak mampu nak lawan.
Sehingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berlindung di gunung Turi Saina dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah menurunkan bala wabak, bala penyakit yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj semuanya. Sehingga mayat-mayat mereka bergelempangan di muka bumi, bau yang busuk. Lalu mereka diangkat oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Ta'ala, dibawa ke mana perginya tak tahu. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan yang menjadikan dunia melempah ruah dengan nikmat, sehingga seekor lembu boleh berah susunya untuk makan seluruh penduduk kampung. Buah-buah yang banyak subur. Kemudian Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Lepas Nabi Isa wafat, manusia Islam lagi lepas tu jadi rosok. Semua orang Islam mati, berlakunya kiamat. Ini semua berlakunya kiamat. Jadi kita ni berada di masa yang tak tahu, wallahu alam, di peringkat yang mana. Tanggungjawab kita berpegang dengan Islam. Jadi setengah ulama mengatakan liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, iaitulah ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam menghapuskan agama-agama, ajaran-ajaran yang lain daripada Islam, dan Islam menang, berjaya. Dan disebutlah hadis la tubtahannal Konstantiniyah war Rumiyah, orang Islam akan menawan Konstantinopel dan menawan Rom. Konstantinopel ialah pusat kerajaan Kristian Ortodok Bizantin. Rom ialah pusat kerajaan Kristian Katolik di Itali. Nabi kata la tubtan qatani wala ni'mal amiruhu wal amir wa ni'mal jaysh zalikal jaysh, akan ditawan Konstantinopel, sebaik-baik raja-raja yang memimpin untuk menawan Konstantinopel, sebaik-baik tentera-tentera yang menawan. Sayyidina Uthman atau tentera zaman dia nak tawan, tak berjaya. Muawiyah atau tentera tak berjaya. Yazid atau tentera tak berjaya. Harun al-Rashid pergi nak tawan, tak berjaya. Akhirnya zaman kerajaan Uthmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel. Setelah Konstantinopel ditawan, ditukar pada Istanbul, ditawan, gereja Hagia Sophia tukar jadi masjid. Muhammad Al-Fatih menyediakan bala tentera untuk menawan Eropah dan cuba nak tawan Rom. Tuhan tak izin. Muhammad Al-Fatih meninggal dunia, mati tak sempat tawan Rom. Belum lagi ditawan, masih lagi Vatican City yang ada hari ini. Rom akan ditawan oleh Islam, disebut oleh Nabi SAW. Kita tak tahu bila Islam akan menawan Rom. Ini ialah disebut dalam hadis, dan perkara yang Nabi sebut ni akan berlaku, menandakan bahawa liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, Islam akan mengatasi segala ajaran yang lain. Maka jangan bimbang, berpeganglah dengan Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu Islam. Mati Islam, kita dang tak dang dengan Islam ni menang, itu urusan Tuhan. Yang penting kita mati dengan Islam. Akan disebut tanggungjawab kita dalam ayat yang kita akan baca selepas ini. Wallahu a'lam.